Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan ajar secara ringkas bab satu indeks tapi bagi objektif menulis penderapan berulang dalam bentuk indeks. Okey, so sebelum tu saya ingin explain dulu, terangkan dulu apa maksud penderapan berulang. Okey, penderapan berulang apabila kita ada nombor ataupun huruf yang didarab secara berulang kali. Okey, tak kira lah dia huruf ataupun nombor. Okey, kita sama ada dia nombor bulat ataupun integer negatif, dia boleh juga perpuluhan dan dia boleh juga pecahan. Okey, dengan syarat mesti nombor yang sama didarab secara berulang kali. Okey, so saya ada nombor 0.4 darab 0.3 darab 0.4 darab 0.1. Adakah ini kita digelarkan sebagai pendarapan berulang? Okey, so jawapannya tidak. Okey, walaupun dia pendarapan, dia operasi darab tetapi nombor ni tak didarab berulang. Okey, sepatutnya 0.4 ni dia darab berulang kali tapi ada 0.3, ada 0.1. So kita tak boleh panggil ini sebagai pendarapan berulang. Okey. So, kita tahu apa tu pendarapan berulang. Okey. Balik kepada menulis pendarapan berulang dalam bentuk indeks. Contohnya kalau kita ada 4 darab 4 darab 4. Okey, ini kita panggil pendarapan berulang. Apabila kita tekan kalkulator, jawapan yang dipaparkan adalah 64. Okey, sebenarnya pendarapan berulang ini kita boleh tulis dia dalam bentuk indeks, iaitu 4 kuasa 3. Okey, kenapa 4? Kerana 4 ni adalah nombor yang didarab berulang kali. Dan kenapa 3? Kerana 4 ni didarab sebanyak 3 kali. Okey, so 4 kuasa 3 ni yang kita gelar dia sebagai bentuk indeks. Okey, untuk para pelajar, bentuk indeks dia adalah bentuk dia A, cara sebutan dia adalah A kuasa N. Okey, apa tu A? A dikenali sebagai asas dan N ini dikenali sebagai indeks. Balik kepada soalan pendarapan berulang, A ini anda perlu tulis apa nombor yang didarabkan. Okey, so kalau contoh ni 4 lah. So kuasanya indeks ni dia adalah bilangan berapa kali 4 ni didarab. Okey, so kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, saya ada 5 darab 5 darab 5 darab 5. Okey, berapa kali kita darabkan 5? 4 kali. So kita tulis dalam bentuk indeks sebagai 5 kuasa 4. 5 adalah nombor yang kita darab dan 4 bilangan 5 yang ada. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk soalan pendarapan berulang dalam bentuk indeks ni, ada dua kemungkinan soalan yang boleh keluar. Sama ada diberi pendarapan berulang dan soalan minta anda tuliskan dalam bentuk indeks. Ataupun dia ada bentuk indeks, kemudian dia minta anda tulis pendarapan berulang. Okey, so kita tengok contoh pertama. Saya ada A darab A darab A darab A darab A. Okey, berapa kali A? 1, 2, 3, 4, 5. So, A kuasa 5. Okey, so contoh yang seterusnya saya ada 3 darab 3 darab 3 darab 3. Nombor apa yang kita ulangkan? 3 dan berapa kali? 4. 1, 2, 3, 4. So jawapannya 3 kuasa 4. Okey, contoh terakhir untuk pendarapan bulan kepada bentuk indeks, saya ada integer negatif iaitu negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1. Ada berapa kali darab negatif 1? Kita ada 3. So jawapannya negatif 1 kuasa 3. Okey, so kita tengok untuk bentuk soalan yang seterusnya. Okey, diberi bentuk indeks, anda perlu tulis pendarapan berulang. Contoh pertama, saya bagi nombor pecahan. Saya ada 2/3 kuasa 4. Okey, sedikit tips atau info untuk para pelajar. Saya nasihatkan apabila anda ada asas yang negatif ataupun pecahan, anda dinasihatkan supaya meletakkan kurungan. Okey, sekiranya pecahan ni tak ada kurungan, okey, kita tulis 2/3 kuasa 4. Tak ada kurungan. So 4 ni kita tak nampak kuasanya kepunyaan siapa? Kepunyaan 2 atau ketiga. Jadi apabila kita letak kurungan, kita tahulah maknanya 4 ni kepunyaan 2/3 ni. Okey, so maknanya 2/3 ni ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, contoh yang terakhir, saya beri 0.4 kuasa 5. Okey,
diminta untuk tulis dalam bentuk penerapan berulang. Okey, so maknanya sifar 44 ni ada 5 kali. Okey, so maknanya 1, 2, 3, 4, 5. Okey, di sini saya ingin nasihatkan para pelajar supaya selesai saja anda menulis jawapan, tolong kira semula berapa bilangan yang anda tulis, kerana kat sini boleh berlaku kecuaian. Kira 1, 2, 3, 4, 5. Pastikan ada 5. Sebab kadang-kadang pelajar terlalu excited untuk menulis jawapan sebab dia rasa mudah. So, dia tak kira. So, dia terus jawab je. Sedangkan dia tak perasan terlebih 1 ataupun terkurang 1. Okey, itu saja tips daripada saya. Terima kasih.